Okey. Okey. So sekarang tengah record lah ni. Okey. So faktorial maksudnya kita nak cari nilai. Jika n dia 5, maka kita cari nilai dia 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Kalau n dia 3, maksudnya 1 kali 2 kali 3 je lah. Itulah faktorial. Berapa nilai n yang dimasukkan oleh user untuk dapatkan nilai faktorial for 5 kata. Faktorial for number 10. Kalau 10 maksudnya lagi banyak lah. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, 6 sampai 10. Boleh? Okay. So kenapa accumulate ada kait dengan faktorial? Okay. Imbas kembali ya. Why kita guna simbol ini? Total dengan total campur mak. Mungkin saya tak terangkan dalam kelas, tapi sebenarnya bila anda buat desk check, anda tidak sedar sebenarnya kita gunakan ini. Contoh kalau kita buat secara biasa, kita akan campurkan mak 1, campur mak 2, campur mak 3, campur mak 4 sampai ke hujungnya, right? Itu yang asas lah. Katalah mak 5. Okay. Contoh maksudnya kalau mak 1 tu 5, kita akan campur dengan mak 2 10, campur dengan 11, campur dengan 7, campur dengan 20. Dapat? So kita akan campur. Tapi macam mana bila kita tukar ini kepada formula accumulate tadi? Okay, kita tengok imbas kembali what we have learned before. Okay. Kita learn what to repeat adalah bila kita nak mencampurkan mark yang sentiasa dimasukkan sebanyak 5 kali ini, apa kita buat, apa yang kita repeat adalah read mark. Lepas tu kita total, accumulate. Okay, kita accumulate. Hilangkan nombor tu kan. Tak payah guna mark 1, mark 2, mark 3, tak perlu ulang. Kerana apa? Kita akan sentiasa repeat waktu kita menggunakan counter tadi kan. Counter yang pertama, maksud kita akan read mark. So kita imbas kembali dia punya ni, bila counter tu 1 kan. Mark 1, counter tu 1, right? Masa counter tu 1, maksudnya mark yang pertama lah. So apa yang kita buat ialah kita set total tadi 0 campur 5. Ingat kembali, total kita must set 0 pada awalnya supaya kita boleh campurkan mark yang pertama. Okay, ingat lagi pseudocode. Bila ada accumulate, mesti ada set total kepada 0. Bila kita start, right? So counter kita mula dengan 1. While counter kita less than 5. What we did? We read mark. Okay. We read mark and then kita sentiasa accumulate total. Campur mark. Perlu tak kita letak number? Tak. Because tengok C1, C5 dengan jangan lupa updating sentiasa. Supaya kita nak pergi mark yang seterusnya. Dan and while. Dari situ baru kita boleh display. Selepas itulah, selepas kita accumulate semua baru boleh display. Kalau kita sentiasa display dekat total, apa berlaku? Macam ni lah yang akan berlaku. So, mark 1. Okay. So, kita dah set total 0. Maksudnya kali pertama 0 campur 5, right? Nak balik 0 campur 5 akan jadi 5 total. Okay. So, nilai total yang baru adalah 5. So, bila counter kita bertambah, C plus 1 kan? Remember, C plus 1, counter kita bertambah. Jadi, mark yang kedua lah maksudnya. Okay, walaupun kita tak tulis M1, 2, 3, kita tulis mark je. Sebab maksudnya mark yang kedua. Mark yang kedua, kita tengok total tadi, nilai barunya dah jadi 5 campur dengan 10. Pak, 5 campur dengan 10 pula. Dia akan jadi 15. Dapat? So, bila counter yang ketiga? So, maksudnya mark yang ketiga lah. So, kita tengok. Mark yang ketiga maksudnya 15 tadi lah. Total tadi 15. Nampak? 15. Kita akan campur dengan mark yang ketiga tadi. 11. Berapa nilai dia? Campur dengan 11. 15 campur 11 jadi berapa? 6. 26.
Nampak? So, counter akan tambah plus 1. So, counter akan jadi 4. Maksudnya mark yang berikutnya. Mark yang keempat, right? So, total tadi 26 campur. Mark yang keempat 7. So, kita kena campur dengan 7. So, jawapan dia berapa? 6, 6, 12, 13, 33, right? So, tambah 7 dia akan jadi 33. So, bila counter jadi 5 pula. Mark yang kelima lah maksudnya. Okay. So, apa yang berlaku ialah 33 campur. Sorry. Di sini mark yang kelima. 33 campur dengan 20 ni tadi. So, dapat jawapan berapa? 53. 53. Tapi adakah kita berhenti? Tak. Sebab tengah campur kan? So, C campur 1 jadi 6. Mark yang ke-6. Okay. Maksudnya C bila 6. Okay. C bila 6. Kita tengok. Dia akan tengok while C less daripada 6 tak? 6 less daripada 5 tak? Sorry. Dia akan jadi apa? False. Bila false, kena keluar. Baru boleh display kat output. Jauh daripada tu. Display total, nilai total yang terakhir adalah 53. Nampak nilai terakhir? Nampak? Okay, jadi kita tak perlu nak tulis M tu sebagai M1, M2, M3 because itu dilakukan oleh counter. Itu kepentingan counter ni. Kepentingan counter ni membantu kita untuk pergi mark yang berikutnya. Kita tak perlu nak tulis sentiasa macam penambahan ni, nampak? Okay, ni guidance je nak mudah you faham apa yang berlaku. Nampak? Hasil daripada total yang campur ni dengan menggunakan simbol ini saja, accumulate. Bila ada accumulate, ingat mesti ada set total kepada 0. Bila ada accumulate, set total kepada 0 supaya di awalnya 0 campur 5. Jelas? Jelas, madam. Imbas kembali, nampak kita guna accumulate because of that lah. So, how about factorial? Macam mana kita nak solve? Kita dah nampak dah. Seolah 1, 2, 3, 4, 5 ni macam starter counter, right? Ingat, saya ajar itu mesti kita tahu bila kita nak start, bila kita nak berakhir. Masalah kita tak tahu stopnya, it depend pada user. Nampak tak? Stop dia N. Okay, stop dia N. So maksudnya, okay, kalau kita buat pseudocode, kita nak guna formula apa? Okay, formula apa? Maksudnya, what to repeat. What to repeat, kita tengok. Kita akan read apa sentiasa? Ada kita kena read ke? Macam tak ada je nombornya, kita akan menggunakan apa ni? Bila kita tengok start dengan stop ni macam menggunakan counter, right? Jadi perlu read tak? Tak perlu. Tak perlu. Jadi dalam what to repeat tak boleh read lah. Nampak? Jangan dia hafal. Apa yang kita kena read? Ni. Kita tak tahu nilai berapa, betul? It come from user nilai ni. User yang akan stopkan ni. Read. Read N. So ini bukan untuk di repeat. Maksudnya bila kita start, perkara pertama kita kena buat read N dulu. Baru kita boleh buat counter. Kita nampak counter start dengan 1. So kita buat counter start dengan 1 while. Okay. While. Okay. So you nampak penuh. So while. Okay. While C less than apa? Equal N. Nampak? N apa yang kita nak read. Dan jangan lupa C sentiasa plus 1. N while. Kenapa C sentiasa plus 1? Kita dah nampak kat sini ni. 1, 2, 3 macam menggunakan counter, right? Jadi tak perlu read untuk case ini. Dia hanya read untuk nak tahu stop ni bila. Jelas? Jelas. Okay. Read sebab nak tahu stopnya bila. That's why guidance dia stop ni. Nampak? Okay. That's why you kena tulis apa yang start, apa yang stop. Lepas tu you nampak guidance. Apa yang berlaku penambahan and so on. Jadi apa yang kena repeat?
Kita nampak macam ada accumulate di sini, right? Ingat tak bila kita nak tukar total, kita akan jadi total equal total plus M, right? So why not ditukar yang ni, factorial. Factorial, benda yang sama, right? Tapi sebab dia bukan tambah, di sini tambah. So di sini darab. So kita guna darab. Darab apa ni? Nilai apa ni? Nilai C tadi, right? Faham tak ni? Faham, madam. Jadi kita tukar kat sini, dia akan jadi F darab C. Okay. Itu baru kita nampak dia punya accumulate dia. Bila ada accumulate. Okay, kita test. Let's check. Kadang-kadang kita lupa nak do something kan. Saya pernah cakap, bila ada accumulate, we have to set total itu into 0, right? Bila ada accumulate, mesti set awal total. Total tadi. So sekarang kita ada accumulate F. So apa yang kita nak set nilai dia? Nampak kita tak ada set lagi, right? Okay, mari kita buat dash check dulu. Dash check membantu kita lebih memahami apa yang berlaku. Dan boleh membantu kita. Ini juga dikenali sebagai counter table lah. Okay, sebelum saya terlupa untuk peringatkan. Okay, nampak? Bila guna counter, maksudnya ICU dia wajib menggunakan nama variable yang sama. Jelas? Okay, follow? Are you following me? Yes, madam. Okay, sekarang kita buat counter table. Remind you back. Bila nak buat counter table, buat kolom dulu. Macam mana nak buat kolom? Start. Tangan kanan saya akan touch sedekut. Start. Read N. Maksudnya kita jumpa N. Lepas tu jumpa C. Lepas kita jumpa Y. Tulis. Tulis. Jangan tak tulis. Nanti kita salah tulis. Lepas tu kita jumpa F. So F datang daripada F darab C. Apa yang perlu ditambah? Kalau you all tak nampak, you besarkanlah skrin you all lah. Boleh? Boleh. Sebab saya nak besar kamu, saya nak tunjuk satu persatu. Saya mana ada jumping on the bed. You jumpa C. So ada tak variable yang sama? Ada. So guna C plus 1. Bila dia tambah. Then NY. Sepatutnya kita nak kena display kat mana ni? Display selepas ke sebelum? Jangan lupa display balik apa yang kita proses tadi. So kenapa display selepas while? Because benda ni baru nak accumulate. Takkan you nak papa sentiasa bila benda tu berlaku, right? Apa yang accumulate, kita nak yang terakhir, nilai yang terakhir dia. So that's why dia di luar looping. Display factorial. Dapat? Okay. Dapat. Nak lagi nampak macam ni lah. Okay. Let's check. Kita tengok balik. Kita ingat balik Factorial adalah 1 darab 2 darab 3 darab 4 darab 5 dan seterusnya sampai N lah. Okay. So kita ulang. So read N. Berapa N yang you nak baca? Berapa? Berapa? 3. 3. Sini nampak, right? 3 je. Okey, 3. Alamak. Saya besarkan lagi nak bagi nampak. Okey. So katalah N3. Okey. So C1. Y. Tengok tangan kanan saya tetap pegang sini. Tangan kiri, sorry. Y, C. C tadi 1. 1 less tak daripada 3. True. Bila true tulis bawah. Lepas tu F. Okay. F ni dia cakap F darab C. F ada nilai tak? C ada nilai, right? 1. F ada nilai tak? So bila tak ada nilai, macam mana you nak ni? Nampak? Bila ada accumulate, you have to do what? Set nilai awal untuk F. Agak-agak nilai F kena berapa?
Bahasa tu kita Satu. tambah. 0. Okay, Satu. kalau 0 darab 1 berapa? Kosong. Zero. Kosong akan kosong dan darab dengan nombor berikutnya akan jadi kosong juga. Jadi F tak boleh you set dengan kosong. Jadi sepatutnya F. Satu. Yes, very good. F kena set dengan 1. Barulah sini ada 1. Nampak? You dah set 1. 1 darab 1. Nampak ah? Jangan tulis silap ah. Jangan tulis terbalik, nampak? F darab C. Jangan tulis terbalik. F kita 1 darab 1 nilainya 1. Dapat? Dapat, madam. Jadi ingat pengulangannya bila saya buat start. Okay, apa permulaan sebab apa kita nak tahu stop dia bila. Saya buat ICU. Lepas tu jangan lupa untuk buat apa yang perlu di repeat, accumulate. Then bila ada accumulate mesti ada set nilai awal. Okay, jangan lupa display. Boleh? Okay, ulang balik. Kita kat mana tadi? Kita dah nampak dah. Kita kat sini. Walaupun kita dah bersembang-sembang kan, kita dah tahu dah. Kita sebenarnya berhenti kat mana. Kita belum buat lagi C plus 1, right? Nampak? So nampak bila C nilai dia 1, right? 1 plus 1, nampak? C plus 1 ialah 2. Tulis. 2. Let's start daripada 3. Less. So F tadi 1 darab counter kita yang bertambah 2. Nampak tak? Okay. Boleh? Boleh, madam. Boleh. So kalau you tengok balik 1. Tadi 1. Lepas tu kali kedua 1 darab 2 you dapat nilainya 2. Nampak? Okay. And then you tengok C campur 1. 2 campur 1. Dapat 3. Let's start daripada 3. True. So bila true, F tadi nilainya berapa? Last ialah 2. Darab dengan 3. Nampak? F2 darab dengan 3 dapat 6. Sama kat sini. Kan ni hasilnya 2 ni tadi. 2 darab dengan 3 you dapat 6. So C campur 1 lagi. Sebab masih dalam looping. Kena buat lah. 4. Baru tengok wall. 4. Less than pada 3 tak? Dia jadi false. So bila false, you kena keluar. Tengok bawah end wall ada apa. Dia suruh display nilai F. Output kita adalah display nilai F. Berapa nilai F kita? 6. Factorial is 6. Faham ni? Faham, madam. Jadi kesimpulannya, okay, ingat balik. Okay, mesti tengok apa start, apa stop. Baru you tahu you perlukan counter dia berapa. Okay. Okay, yang pertama ingat membahas kembali Sebenarnya you kena tengok apa start, apa stop, kan? Lepas tu you kena tengok ICU lah. Dah tahu start, dah tahu stop. Updating dia berapa? You check, kan? Antara nombor tu dia ada tambah berapa, tambah 2 kah and so on lah. It depends pada soalan. Tak boleh hafal. Okay, depend pada soalan. Untuk dapatkan nilai U. Okay, dari situ ICU dia dah tulis. Kan? So, apa ICU? Apa yang perlu di-read? Di-repeat tu apa? Apa proses yang perlu di-repeat? You catat. Dan jangan lupa, display ni nak fikir. Dalam ke, kat luar ke, sebelum. Kena fikir. Okay, sebelum ke? Tengah ke? Maksudnya dalam lah. Dalam looping ke? Sebelum looping ke atau selepas looping. Display. Baru boleh stop. Jelas? Okay. Repeat ni it depends. Kalau ada accumulate, perhatikan ada set nilai awal. Ni nampak ni. Bila ada accumulate, mesti ada set nilai awal.
Jelas? Jelas, madam. Jelas. Catat tak? Catat. Catat. Bagus. Ada soalan? Ada soalan yang tak faham lagi? Faham, madam. Jelaskan. Saya tunjuk kenapa accumulate jadi sini, kenapa faktorial pun menjadi macam tu. So sebenarnya benda yang sama diulang-ulang. Biasanya you kena faham, you tak boleh hafal. Jelas? Madam, maksudnya faktorial ni sama dengan accumulate lah. Cuma faktorial guna F. Ya, tukar je nama dia faktorial. Cuma bezanya dia darab because faktorial adalah hasil darab 1 hingga seterusnya. Bukan Oh, hasil tambah. kalau accumulate tambah. Okey, faham. Accumulate ni maksudnya kita nak sentiasa update nilai tu dengan nilai yang markah yang sentiasa diupdate. Tak semestinya tambah, maksud darab pun adalah accumulate juga sebenarnya. Kan accumulate maksudnya apa yang you sentiasa nak update dengan ke dalam total tu. Atau apa yang nak update dalam faktorial tu. You sentiasa update, right? Next number. Either you tambah ataupun darab. Tetap dikenali sebagai accumulate. Cuma bezanya accumulate dia, yang ni darab, yang ni tambah. Bila ni darab, dia you kena set faktorial awalnya 1. Kalau kosong habislah. Semua nilainya kosong. Kalau yang ni wajib kosong because total kosong campur dengan 5. Dan sentiasa tambah untuk nombor berikutnya. That's why accumulate. Dia tetap dikenali sebagai accumulate. Ni pun accumulate. Bezanya accumulate yang menggunakan darab. Jelas? Jelas, Ada faham. lagi soalan? Mungkin saya terlupa nak ni lah. Mungkin ada yang tak faham. Kenapa dia macam ni? Kenapa dia macam tu? Saya dah jelaskan, right? Okay, that's all for today. Pastikan video Sentinel yang saya share tu anda tengok supaya nanti kelas face to face saya akan terangkan dan saya nak tengoklah anda buat macam mana, right? Okay, kalau tak ada soalan tentang faktorial, pastikan you all hafal. Siapa yang tak dapat lagi, hafal juga dulu. Tapi hafal dengan cara yang betul lah, bukan hafal dengan hafal je. Fahamkan apa yang kena buat dulu, apa yang kena buat, ikut yang saya ajar lah. Bila buat. Hafal cara, bukan hafal dari A to Z ni, start. Hafal apa-apa, dan kadang-kadang kita lost, kita tak tahu nak betulkan balik. Kalau kita hafal cara, start, kita buat ICU, lepas tu apa yang kena repeat. Okay, kalau ada accumulate, kena tambah. Jangan lupa display. Okay, bila ada accumulate, kita kena tambah set nilai awal maksud saya tadi. Okay, kalau ada ni display dah, kita kena tengok. Dan kalau ada proses lain, kita tambah dah dalam while ni. Mungkin dah ada selection ke and so on. Sebenarnya lebih detail. Jelas? Jelas. Accumulate ni, maksud accumulate ni, kita update nilai. Macam kita nak tahu berapa bilangan maksimum ke, berapa bilangan nombor 6 tu ke. Ingat tak lagi soalan tu? Kita gunakan accumulate untuk menambah nilai one by one. Bila one by one maksudnya accumulate, kita akan jadi bill sama dengan bill campur 1. Kan? So bila ada bill sama dengan bill campur 1, accumulate lah tu. So maksud bill jangan lupa set nilai kosong. Sebab kita nak tambah satu persatu. Asal jumpa je, tambah. Asal jumpa je, tambah dengan 1. Asal jumpa je, tak. Itu yang kamu berlatih dengan latihan-latihan yang more complex. Jelas? Jelas, madam. Okay. So that's all for today. Kita akan sambung kelas face to face. Boleh dismiss. Baik, madam. Terima kasih. Thank you, madam. Terima kasih, madam.